adalah acara hiburan yang melibatkan transaksi perniagaan, dan dalam konteks fiks muamalah pula, terdapat isu-isu penting yang perlu kita perhatikan, sebagai contohnya jual beli yang adil, menjauhi barang haram atau yang meragukan, menjauhi riba, menjaga kerjasama yang baik, memastikan telusan maklumat, serta mempromosikan nilai-nilai zakat dan sedekah. Apa itu gharar? Gharar ni satu konsep dalam syariat Islam yang merujuk kepada ketidakpastian, kesamaran ataupun ketidakadilan dalam sesuatu transaksi. Isu ni selalu berlaku di karnival atau pesta ria tanpa kita sedari. Sebagai contohnya, ketidakpastian hadiah. Banyak karnival atau pesta ria yang mempunyai permainan hadiah seperti roda-roda, permainan menembak ataupun loteri. Apabila seseorang membeli tiket atau kupon untuk menyertai permainan tersebut, hadiah yang mereka akan dapat tidak diketahui dengan pasti. Ini menimbulkan ketidakpastian sama ada seseorang itu akan memenangi hadiah ataupun tidak. Yang kedua pula, kos penyertaan dalam beberapa permainan di karnival tersebut mungkin tidak jelas ataupun tersembunyi. Pemilik permainan mungkin tidak memberikan maklumat yang jelas tentang kos yang akan ditanggung oleh peserta mereka. Ini boleh membawa kepada ketidakpastian dan ketidakadilan dalam urusan niaga. Contoh yang terakhir pula, ketidakpastian kualiti. Sesetengah permainan mempunyai kualiti yang tidak konsisten atau tidak wajar. Sebagai contohnya, ada permainan yang susah untuk dimenangi atau hadiah yang ditawarkan mungkin tidak sepadan dengan kos penyertaan. Ini mewujudkan ketidakpastian tentang pengalaman yang akan diperoleh oleh peserta. Salah satu bentuk perniagaan yang sering terlibat dengan unsur gharar ialah perdagangan spekulatif atau perdagangan yang melibatkan ketidakpastian yang tinggi. Gharar adalah konsep dalam syariat Islam yang merujuk kepada ketidakpastian atau kesamaran dalam sesuatu transaksi. Dalam ilmu gharar boleh dikaitkan dengan pelbagai perkara seperti ketidakpastian harga, kualiti produk atau ketidakpastian tentang keadaan pasaran masa hadapan. Berikut adalah beberapa contoh bentuk perdagangan yang sering terlibat dengan unsur gharar. Yang pertama ialah perdagangan derivatif. Derivatif ialah instrumen kewangan yang memperoleh nilainya daripada aset lain seperti saham, mata wang atau komoditi. Derivatif dagangan seperti kontrak option atau futures market selalunya melibatkan tahap ketidakpastian yang tinggi kerana harga aset pendasar boleh turun naik dengan ketara. Yang kedua ialah perdagangan mata wang asing iaitu forex. Perdagangan forex melibatkan pertukaran mata wang antara negara. Turun naik dalam kadar pertukaran mata wang boleh mewujudkan ketidakpastian dalam urus niaga, terutamanya jika terdapat pergerakan harga yang ketara dalam tempoh yang singkat. Yang ketiga adalah melabur dalam saham. Melabur dalam pasaran saham juga boleh melibatkan unsur gharar. Harga saham boleh berubah secara tiba-tiba dan sukar untuk diramal, jadi mewujud ketidakpastian dalam pasaran saham. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa penggunaan unsur gharar dalam perniagaan tidak semestinya negatif. Dalam semua konteks atau dalam semua sudut pandangan undang-undang, terdapat perdebatan di kalangan ulama Islam tentang tahap gharar yang boleh diterima dalam transaksi. Beberapa perniagaan di atas boleh dijalankan dengan meminimumkan gharar melalui penggunaan instrumen kewangan yang boleh dikawal, pengurusan risiko yang betul, atau dengan mematuhi prinsip yang syariah yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Assalamualaikum. Untuk part saya akan menerangkan tentang perbezaan karnival yang haram, karnival yang mengamalkan gharar dengan perniagaan yang halal. Sebelum itu saya ingin menerangkan sedikit ciri-ciri perniagaan yang ada gharar. Gharar ni ialah ketidakpastian dalam suatu transaksi. Jadi perniagaan permainan di karnival yang melibatkan gharar ialah seperti permainan melempar gelung untuk mendapatkan hadiah, permainan cuba nasib dengan menarik tali untuk mendapatkan hadiah, permainan yang perlu dibayar untuk mendapatkan hadiah, dan sekiranya kalah, satu pihak yang membayar akan mengalami kerugian dan satu pihak penjual akan mendapat keuntungan. Kenapa dia jadi gharar ialah apabila orang yang membayar duit untuk main permainan tu, dia bayar duit untuk main permainan dengan niat dia nak dapatkan hadiah tu. Tapi bila dia tak dapat penuhi syarat-syarat, mungkin dia tak dapat sampai gelung tu pada destinasi yang sepatutnya, dia tak dapat hadiah tu. So dia jadi gharar sebab dia tak tahu dia dapat ke tak. So dia satu ketidakpastian. Seterusnya, perniagaan yang tidak melibatkan gharar ialah apa-apa pertandingan ataupun aktiviti yang di mana pihak pembeli dan pihak penjual tahu apa yang diorang akan dapat, apa yang mereka akan dapat, dan contohnya pihak pembeli tahu berapa banyak yang dia bagi, dia akan dapat sesuatu yang dia tahu
dia tahu nilainya. Contohnya, kedai yang telah meletakkan harga di tempat yang pembeli boleh nampak. Contohnya, masuk ke dalam kedai makan dan dah dipaparkan menu untuk makanan ini berapa harga, untuk makanan ini berapa harga. Contoh yang lain ialah apabila pembelian barangan yang atau permainan yang ditetapkan apa balasannya. Contohnya, dia akan kata, okey, saya beli token ni untuk bermain. Itu dah sampai situ je. Dia dah ditetapkan, dia membeli, dia bagi duit kepada penjual, dia akan mendapatkan token, dan untuk bermain itu ialah ataupun untuk tiket memasuk satu permainan, taman permainan. Itu bukan tak dikira gharar kerana dia dah ada kepastian apa yang dia akan dapat sebagai balasan apa yang dia bagi. Pertama, memberi kesedaran kepada masyarakat. Memberi kesedaran kepada seluruh masyarakat tentang permainan haram ini adalah penting supaya mereka sedar bahawa perbuatan mereka itu salah dan mereka perlu tahu tentang hukum agama yang melarang permainan haram, seperti banyak permainan haram yang ditawarkan di kafe atau karnival ini. Sebagai contoh, kita boleh mengadakan ceramah agama, khutbah dan program pendidikan agama kepada masyarakat. Selain itu, sosial media bahan cetakan seperti poster, banner dan juga katalog dapat membantu menyebarkan maklumat tentang hukum agama yang berkaitan permainan haram tersebut. Yang kedua ialah menguatkuasakan pengawasan dan kawalan. Pihak berkuasa perlulah menjalankan tanggungjawab mereka dalam membenteras pihak yang menawarkan permainan haram ini kepada masyarakat Muslim dengan cara membuat pengawasan dan kawalan seperti pihak berwajib atau badan penguatkuasaan agama perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap permainan yang dijalankan di kafe atau karnival ini. Pihak berkuasa perlulah sentiasa mengawal permainan yang ditawarkan oleh pihak penganjur. Selain itu, pihak berkuasa harus memastikan bahawa permainan yang melibatkan unsur-unsur haram ini tidak boleh ditawarkan kepada masyarakat Muslim dan memberi denda kepada pihak yang masih berdegil menawarkan aktiviti atau permainan haram tersebut. Seterusnya, langkah yang ketiga adalah berkongsi maklumat dan informasi kepada umat Islam mengenai permainan yang melibatkan unsur haram. Hal ini kerana permainan ini memberi kesan buruk kepada masyarakat iaitu ketagihan serta membawa kepada pembaziran wang. Umat Islam boleh memanfaatkan platform media sosial dengan menyebarkan pesanan dan ceramah dari pakar agama yang bertauliah tentang bahaya terlibat dengan permainan yang haram seperti judi. Bukan itu saja, malah umat Islam boleh membuat posting atau video perkongsian ilmu seperti jenis-jenis permainan yang melibatkan unsur-unsur haram dan akibat jika kita tidak terlibat dengannya. Selain itu, kita juga boleh mempromosikan alternatif lain iaitu aktiviti yang lebih sesuai untuk masyarakat Islam dalam Carnival Fun Fair. Fokuskan permainan yang beredukasi, menyenangkan dan memberi faedah pada kedua-dua belah pihak. Sebagai contoh, pihak penganjur boleh melibatkan permainan tradisional atau acara sukan seperti bermain gasing, congkak, manah dan sebagainya. Hal ini demikian untuk mengelakkan masyarakat Muslim tidak lagi melakukan aktiviti yang melalaikan serta dapat menjauhkan diri daripada perkara yang haram. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, apa yang kami dapat ialah karnival pada hukum asal dia ialah harus. Tapi dia boleh jadi haram ataupun haram apabila dia ada unsur-unsur gharar, dia ada unsur-unsur yang judi, unsur-unsur yang khurafat, unsur-unsur yang membuatkan sesuatu yang halal itu ataupun harus dilakukan menjadi haram. Oleh itu kita sebagai umat Islam, kita kena berhati-hati dalam masuk karnival ataupun bermain permainan yang ada unsur-unsur elemen yang haram ini. Contohnya pergi ke karnival dan dengan kita tahu dekat karnival tu dia ada permainan-permainan yang gharar, yang permainan yang kita tak pasti apa yang kita akan dapat. Ataupun kita pergi ke satu tempat yang kita tahu ialah tempat tilik nasib, iaitu tempat khurafat. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.